Di sini amudal kubah, dalam setengah riwayatnya amudal kitab, bukan amudal kubah. Kalau kubah itu pokok macam pokok kapas tu. Ini amudal kitab. Dalam riwayat yang lain sini tak ada sebut. Amudal kitab. Amudal kitab tu mana ke dia? Amudad din, tiang agama. Tiang kitab. Apa makna tiang kitab? Tiang agama. Nabi mimpi tengok satu tiang. Untuzi'a min tahti ra'sihi, yang dicabut daripada dekat kepala dia. Tiang tu cabut daripada dekat kepala dia. Al-hadis dan hadis seterusnya. Panjanglah hadis tu. Iaitu hak selepas kemudian dia ada sebut. Tarik riwayat ini yang paling masyhur ialah yang dikemukakan oleh Ya'qub bin Sufyan, Tabarani dan Tabarani. Hakim mengatakan hadis itu sahih daripada hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, iaitu saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina ana naimun raaitu amudal kubath, ataupun amuda kitab, dibawa daripada bawah kepala saya. Jadi daripada bawah bantal lah. Bawah kepala tu ada bantal, muka tidur. Fa atba'tuhu basari, saya pun turut tiang tu, saya pun turut tiang tu pergi. Tiang tu turut tiang tu dengan pandangan saya perhati kepada tiang tu pergi. Tiang tu fa idza huwa qad amada ila Syam, rupa-rupanya tiang tu pergi betul-betul ala ke Syam, ala ke Syria. Ala wa innal iman hina yaqa'ul fitan bisyam. Ingatlah bahawa iman pada ketika berlaku fitnah berada di Syam. Isyarat mana hak tiang tadi, tiang tu pergi betul pergi ala ke Syam tu, isyarat kepada iman itu akan berada di sana. Fala'allahu, ini kata Hafiz Ibn Hajar, boleh jadi Imam Bukhari menulis tajuk ini, wa bayyadal hadith liyanzura fihi, dan dia sudah pun catat dalam catatan dia dah hadis tu, sudah catat dia untuk dia nak kaji lagi, perhati lagi. Falam yatahayya lahu an yaktubahu, tetapi dia tidak sempat menulis dalam kitab dia ni hadis ni. Hadis ni tak ada masuk sini. Sebab apa? Dia nak kaji. Hadza mukhtasar min kalam al-Hafiz Ibn Hajar. Ini ringkasan Hafiz Ibn Hajar. Jadi maknanya hak ni sepatutnya di bawah tajuk ni, kalau nak bubuh hadis hak ni. Ni hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mimpi. Tiba-tiba satu tiang tubik daripada bawah kepala dia. Bawah kepala dia tu bawah bantal lah, muka dia duduk tengah tidur. Dia duduk tengah tidur. Tubik tu metu pergi. Dia pun tengoklah. Tengok pergi ala ke Syam. Pergi ala ke Syam. Gitu ceritanya. Kalau nak sesuai pun dengan tajuk ni, iaitu hadis itu, tetapi Imam Bukhari tak masuk. Walaupun Hakim mengatakan sahih, tetapi adakah ia sudah menepati syarat Bukhari? Kalau nak kira aja, Hakim tu dia buat mustadrak tu nak wayaknya hak Imam Bukhari tak sebut dalam kitab dia. Tapi kalau nak kira, hadis tu diriwayatkan oleh perawi-perawi Bukhari sendiri lah. Kalau nak kiranya menepati syarat Bukhari lah kiranya. Gitu. Jadi kalau kita andaikan Bukhari tak masuk di sini, kadang tak ada, tak apalah hak tu. Tapi kalau dia tak masuk sini seperti hak lain-lain, kadang-kadang dia tidak masuk kerana tidak menepati syarat dia. Walaupun Hakim kata ini sahih, kira-kiranya sahih sebab Bukhari lah, sebab dia mustadrak kitab dia tu. Tetapi belum pasti lagi. Hak Hakim kata sahih itu belum pasti lagi ia benar-benar menepati syarat Bukhari. Gitulah ceritanya. Jadi kalau nak kira berdasarkan hadis ini, dia menunjukkan, mengisyaratkan juga kepada zaman fitnah. Mana? Di zaman Sayyidina Muawiyah. Sebab itu kalau kita perhati, ramai juga di antara sahabat-sahabat ni, mula-mula dia duduk balik Sayyidina Ali, sokong Sayyidina Ali. Tapi lepas pada tu dia beralih sokong Sayyidina Muawiyah. Di antaranya Ibnu Abbas, di antaranya Aqil, adik-adik Sayyidina Ali sendiri, dan ramai lagi sahabat-sahabat yang lain. Boleh jadi mereka tengok hadis ni. Boleh jadi mereka tengok hadis ni. Dan hadis ini menunjukkan bahawa Muawiyah
yang memerintah di Syam pada ketika itu juga berada di atas kebenaran. Bahkan Nabi SAW kata ni, ala wa innal iman hina yaqa'ul fitan bisyam. Ingat, iman ketika berlaku fitnah berada di Syam. Situ betul. Isyarat kau tu. Ni mengemahkan lagi, menguatkan lagi orang yang mengatakan Muawiyah tu betul. Sebab apa? Sebab isyarat ni. Hadis ni isyarat begitu. Ketika berlaku fitnah tu bila? Ketika tu. Sebab itulah ahli sunnah dia tidak kata dengan putus. Siapa dia betul? Sayyidina Ali ke Sayyidina Muawiyah? Dia tak kata. Sebab apa? Masing-masing kuat tu. Kita tak boleh kata. Kalau kata Muawiyah tak betul, salah. Bukan cara ahli sunnah lagu tu. Sebab ada hadis ni. Sebab ada hadis. Kalau Sayyidina Ali tu memanglah ada kelebihan dia, tapi kita tak boleh nak kata salah. Tak boleh. Lagu tu kalau zaman dulu, zaman salaf dulu, orang panggil Syiah dah lagu tu. Kalau kata Muawiyah salah selalu. Tak boleh kata lagu tu. Bahkan kira-kiranya orang duduk di zaman sahabat dulu, zaman dia tu, yang sokong dia tu sampai pergi perang duduk balik dia kira betul lah tu Muawiyah. Takkan dia sokong pergi perang sampai mati, bela yang salah. Bagi dia betul lah tu. Jadi masing-masing ada hujah, ada alasan. Tak apalah, habis itu. Lepas tu babul istabrak wa dukhulil jannah. Apa dia ni? Sutera dan masuk syurga. Di sini menunjukkan kelebihan Ibnu Umar. Ibnu Umar tu kelebihan dia, iaitu Nabi SAW sendiri kata bila kakak dia Hafsah ni isteri Nabi, kakak dia tu pergi royak ke dia, Ibnu Umar ni mimpi begini-begini, Nabi SAW kata saudaramu tu rajulun salih. Bila Nabi SAW kata rajulun salih, maka tidak ada siapa dia pun, tak ada siapa pun atas dunia ni boleh kata orang itu tidak soleh. Kalau dia kata juga, sesatlah dia. Sebab nama Nabi kata dah soleh. Begitu. Mudah ya. Mudah begitu. Dan hadis ini juga menunjukkan Nabi SAW tidak nafi. Dia duduk dalam syurga. Mimpi dalam syurga ni, seseorang mimpi dia masuk syurga, mana dia akan masuk syurga sungguh, InsyaAllah. Orang lain pun lagu itulah. Sebab itu ahli-ahli takbir mimpi dia rayak ni, di tepi ni pun dia rayak. Ibnu Umar sudah masuk syurga. Nabi tidak nafi, tidak kata apa-apa. Tidak kata apa-apa. Bahkan sesuai dengan syurganya, iaitu kalau semasa hidup dia ni dia jadi orang baik. Tu jadi baik. Jadi ada satu secepis kayu sutera, kalau dia nak gimana, dia pegang tu, sapalah situ, pergilah. Gitu. Dan sutera juga, mimpi sutera menunjukkan baik juga. Sebab mahal harga dia, dan sesuatu yang baik. Walaupun kita kata kalau dalam kenyataan ni, dalam alam musyahadah ni, ketika sedar ni, sutera untuk orang lelaki tak molek, tapi dalam mimpi tak apa. Tak apa. Kalau katakanlah dia mimpi dia pakai sutera dalam syurga, lagi tak apa, memang boleh pun dalam syurga tu. Pakai sutera. Jadi dalam hadis ini, dalam tajuk ni Imam Bukhari buat istabrak. Ini cara Bukhari. Dalam hadis tu tak ada istabrak. Hak adanya sarakah, hak adanya sarir. Ini dia nak ayat je istabrak, sarakah, sarir, harir, ini semuanya adalah mutaradifat. Lafaz yang sama makna dia. Sama makna dia. Jadi boleh kita guna juga semua. Babul qaid fil manam. Ini bab gari ataupun kemudian kita kata belenggu yang diikat di tangan. Itu yang dikatakan qaid, mimpi. Ini juga sesuatu yang kalau dalam kenyataan kena gari tak molek. Tapi kalau dalam mimpi kena gari molek. Sebab malam kalau pakai baju labuh, dalam kenyataan tak molek, tapi dalam mimpi molek. Gitu. Menunjukkan molek orang tu. Kalau dia mimpi pakai baju labu, tapi kalau dia pakai baju labu seperti dalam kenyataan, itu tidak molek pada pandangan agama. Ni kalau belenggu dalam kenyataan, semua orang pandai tak molek.
Tapi kalau dalam mimpi boleh.